Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurul Syuhada Nurul Ain Muhammad Zain untuk menyelami satu paparan yang mengenengahkan perkembangan terkini dalam aspek pertahanan dan kemajuan latihan penerbangan negara menerusi Majalah 3. Hari ini genap 75 tahun penubuhan Tentera Darat Malaysia. Dalam usaha menambah kekuatan benteng pertahanan negara, Kementerian Pertahanan Malaysia telah menubuhkan Pasukan Udara Tentera Darat atau PUTD. Sebenarnya Hari Tentera Darat, kami menyediakan satu laporan khas mengenai kepentingan PUTD dalam senario semasa pertahanan negara bersama wartawan Irin Putri Azmi. Percaya atau tidak, aksi helikopter yang anda lihat tadi adalah oleh anggota Tentera Darat Malaysia. Mereka adalah sebahagian daripada Pasukan Udara Tentera Darat yang juga dikenali PUTD. Dan mereka yang pada asalnya dilatih untuk bertempur di darat, kini mampu beraksi di udara juga. Dan ini sememangnya mempunyai cabarannya yang tersendiri. Kem Mahkota yang bertempat di Kluang Johor menjadi pengkalan bagi 881 Skuadron Pasukan Udara Tentera Darat PUTD. Pasukan yang ditubuhkan pada 11 Mac 1995 ini berperanan memberi bantuan udara kepada unit-unit tentera darat di medan tempur. Sebelum penubuhannya, tentera darat perlu bergantung kepada bantuan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi operasi tinjauan udara. Pegawai Memerintah PUTD, Lieutenant Colonel Kamal Idris Johari, antara juruterbang terawal berkhidmat untuk PUTD. Menurut beliau, kewujudan PUTD membolehkan operasi dijalankan dengan lebih efisien sekaligus memperkukuh pertahanan negara. PUTD ini sebenarnya ditubuhkan bertujuan untuk memberi kelebihan dari segi mobiliti kepada tentera darat. Jadi apabila adanya platform udara, keupayaan ataupun kekuatan tentera darat itu akan digandakan. Dalam terminologi yang tertentu boleh dikatakan sebagai force multiplier. Jadi apabila adanya aset udara ni, kita dapat memberikan kelebihan dalam aspek peperangan untuk tentera darat. Pada awal permulaan kita hanya mempunyai lebih kurang dalam 100 orang saja masa awal penubuhan. Jadi kekuatan itu bertambah, bilangan itu bertambah sehinggalah sekarang kita hampir mencecah 500 anggota termasuk pegawai dan juga lain-lain pangkat. Helikopter antara aset terpenting di PUTD. Juruterbangnya pula yang bermula sebagai pegawai tentera darat perlu mempelajari segala selok-belok penerbangan pesawat ini daripada akar umbi. Kami mengikuti perjalanan yang perlu dilalui juruterbang PUTD daripada awal penglibatan mereka dalam tentera darat. Sebahagian Pasukan Udara Tentera Darat, di sinilah titik permulaan bagi sebilangan anggota-anggotanya. Kami kini berada di Tentera Darat di Ulu Tiram Johor dan di sinilah kadet-kadet diberi latihan asas tempur. Ketika ini, Kolej Tentera Darat KTD melatih 161 pegawai kadet yang terdiri daripada 145 lelaki dan 16 wanita. Muhammad Nasir Shuib berasal dari bangsa Kuala Lumpur, antara sebilangan kecil anak kota yang memilih bidang ketenteraan sebagai kerjaya. Walaupun tiada ahli keluarganya menyertai bidang ini, Nasir mendapat sokongan penuh daripada mereka. Saya memilih kerjaya ni sebab
ia adalah salah satu cita-cita saya sejak dari kecil. Lalunya memang susah nak tengok warga ibu kota untuk masuki tentera. Sebab saya pilih Jaya ni pun sebab saya rasa ia boleh menjamin masa depan saya. Selain saya dapat bakti kepada Tentera Darat dan Malaysia. Pemuda berusia 25 tahun itu pernah berkhidmat dengan TUDM selama 5 tahun sebelum menyertai Tentera Darat. Dia membuat keputusan berkenaan untuk memantapkan lagi dirinya dengan pelbagai kemahiran ketenteraan. Company Alam Syah, Kuartal 53, Alam Baris 53, Don. Ayo ready! Rempuh halangan adalah satu daripada aktiviti lasak yang dijalankan oleh pegawai-pegawai kadet bagi melatih aspek fizikal dan mental mereka. Walaupun lasak, jurulatih memastikan setiap kadet mempraktikkan langkah-langkah keselamatan bagi mengurangkan risiko kecederaan. Di Tentera tak ada latihan yang agak keras dan ketat macam ni. Kalau dibandingkan memang jauh berbeza lah. Pengalaman saya terlalu banyak. Contoh pernah terjatuh dan kaki hampir terselio. Itu adalah perkara biasa yang biasa dilalui oleh seorang pegawai kadet. Kemudian anggota yang keempat, bantu tolak dia naik atas. Faham tak? Faham. Apabila anggota dah sampai atas, tidak dibenarkan duduk sama sekali. Menegap, hulur tangan ke bawah, tarik anggota yang sedang naik. Ada apa masalah? Faham? Jelas? Saya nak tengok kamu boleh buat dengan betul. Faham ni? Faham. Ini kamu tak betul buat kan? Ada ubat dia. Faham ni kan? Kerjaya yang didominasi kaum lelaki ini tidak sedikit pun menggugat Nurul Nadia Muhammad Halim. Gadis berusia 18 tahun ini antara minoriti wanita yang menyertai Tentera Darat Malaysia setelah tamat persekolahan. Anak kedua daripada 5 beradik ini mendapat dorongan daripada bapanya yang juga seorang pegawai tentera. Mula terkejut juga dengan latihan kat sini semua. Dia disiplin dia, tepati masa semua. Tapi macam sebab dah biasa, setiap hari kita lalui semua tu boleh ikut lah sekarang ni. Segala aktiviti yang dilakukan kadet-kadet lelaki juga perlu dilakukan oleh Nadia dan kadet-kadet wanita lain pada tahap yang sama. Kekuatan fizikal sering menjadi faktor mengukuhkan prestasi mereka. Di sini kita nampak lebih ramai lelaki kan, dan latihan jalankan pun mungkin agak berat dari segi fizikal untuk kaum wanita. Jadi dari segi cabarannya macam mana dari sini? Dari segi cabarannya sebab kita kaum perempuan macam semua orang tahu perempuan ni macam lemah jugalah kan. Kita kena ikut lelaki buat latihan, so kita kena jaga fitness semua. Ada juga rasa macam tak boleh buat, tapi macam dorongan orang tu lah buat kita macam semangat nak buat semua. Semangat, budak lelaki semua kasi semangat. Boleh-boleh macam kita pun dengan sendirinya ada semangat lah nak buat sesuatu tu. Rempuh halangan juga memupuk semangat kerjasama berkumpulan bagi melepasi 12 jenis halangan yang terdapat di sini. Sama ada lelaki maupun wanita, setiap kadet dikerah oleh jurulatih untuk memberi yang terbaik. Merempuh halangan di bawah tekanan sebegini adalah sejenis latihan bagi mereka dalam menghadapi situasi pertempuran yang sebenar. Berbekalkan kesabaran dan semangat yang tinggi, kadet-kadet membuktikan kecekapan mereka mengharungi halangan-halangan yang sukar. Menurut Komandan Kolej Tentera Darat, Kolonel Zamrus Muhammad Zain, latihan yang dilalui kadet-kadet di sini bertujuan memupuk asas ketenteraan yang kukuh. Ini penting bagi melahirkan pegawai Tentera Darat yang berkualiti.
Assalamualaikum, sir. Request permission to carry on, sir. Thank you, sir. Untuk kadet-kadet ni, bila dia start training saja, military training, kita akan tengok dia punya kriteria, di mana dia akan suit, sama ada core infantry, bantuan tempur atau bantuan perkhidmatan. Kita akan tengok dia kesesuaian, dia akan bagi option, plan 1, 2 dan 3. Selepas tu, kita akan berhubung dengan Markas Tendarat, cawangan CSM, dia akan bagi kota. Jadi kita akan hantarkan benda tu pada semua pada markas ini, dia akan select. Last sekali, CSM akan decide sama ada dia pergi ke infantry, sama ada dia pergi ke bantuan tempur ataupun dia pergi ke bantuan perkhidmatan. Di samping kursus ketenteraan, kadet-kadet turut menjalani kursus akademik. Terdapat 4 aspek yang ditekankan sepanjang kursus di KTD. Kemahiran peperangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan logistik dan material serta pengurusan latihan. Pasukan udara tentera darat ni dia khusus on pilot. Jadi sebelum dia pilot tu dia mesti jadi officers dulu. So apa yang dia ada di sini asas tu, dia ada all the qualities. Bila dia PTD tu dia akan fokus on pilot saja. Jadi macam mana pun bila pilot, by end of the day he must be a leader and he must command somebody or any unit. So basically the four factors tu akan membantu dia bila dia jadi pilot as a PTD nanti. Penggunaan pesawat helikopter dalam Angkatan Tentera Malaysia seiring dengan perkembangan murtakhir. Namun begitu, biarpun berbekalkan teknologi pesawat baru yang canggih, jasa pesawat lama kepada negara tidak dilupakan. Pesawat Alouette 3 telah beraksi di medan pertempuran sejak 1963 lagi. Kini, tugasnya diambil alih oleh pesawat Agusta 109 LOH. Ia helikopter generasi baru yang serba canggih. Kita ikuti butiran selanjutnya. Penolong pegawai memerintah Meja Muhammad Adnan Yaakob adalah sebahagian kumpulan pertama juruterbang PUTD. Selama 10 tahun, beliau menerbangkan pesawat Alouette 3 yang diperolehi daripada TUDM. Penghujung tahun 1994, daripada 128 calon yang memohon, 10 daripada kami telah pun dipilih untuk mengikuti latihan penerbangan sebagai kumpulan pertama juruterbang di Kolej Tentera Udara. Dan kami mendapatkan sayap penerbangan daripada Kolej Tentera Udara pada September 1996. Seterusnya kami ditukarkan ke 881 Skuadron PUTD untuk berkhidmat sebagai juruterbang. Pesawat Alouette yang digunakan sejak 1963 hingga 2006 mempunyai sistem analog sepenuhnya. Ini bermakna juruterbang perlu memberi tumpuan penuh terhadap pengendalian pesawat setiap masa. Oh, lama tak duduk kami. Kalau kita tengok pesawat yang ada di sini, instrumen yang ada dalam pesawat ini adalah merupakan instrumen-instrumen yang asas. Dia semuanya adalah merupakan instrumen yang manual dan juga analog. So, bagi menerbangkan pesawat ini, seseorang juruterbang diperlukan untuk sentiasa hands-on pada kontrol sepanjang mereka memulakan penugasan. Dari segi navigasi, pesawat Alouette 3 hanya dilengkapi dengan kompas yang mana sebagai juruterbang perlu mematuhi ataupun membuat hala tuju yang tepat menggunakan kompas tersebut dan membandingkan dengan peta yang ada di tangan. Menyedari keupayaan pesawat Alouette yang terhad berbanding pesawat masa kini, ia digantikan dengan helikopter serba moden.
apa kita dapat lihat sekarang adalah helikopter terbaru dalam Angkatan Tentera Malaysia, Agusta 109 LOH, dan ia adalah helikopter peninjau tercanggih di rantau Asia. Malaysia pula adalah negara ketiga untuk memilikinya selepas Sweden dan juga Afrika Selatan. Dan di PUTD ini terdapat 11 pesawat sebegini. Pesawat Agusta 109 LOH mula digunakan oleh PUTD sejak 2006. Sistem pesawat buatan Itali ini adalah sepenuhnya digital dan tercanggih dalam kelasnya. Pesawat seberat 3 tan ini ternyata memudahkan juruterbang melakukan operasi memandangkan kebanyakan pengendalian pesawat diambil alih oleh sistem. Di PUTD, latihan operasi kerap dilakukan oleh trup udara sebagai persediaan untuk situasi sebenar. Bagi apa jua penerbangan, keselamatan adalah aspek yang amat dititik beratkan. Begitu juga bagi pasukan udara tentera darat. Dan di sini kita dapat lihat trup kejuruteraan melakukan persediaan rapi bagi pesawat, iaitu untuk memastikan semua bahagian pesawat ini berfungsi dengan sempurna. Dan bagi trup udara pula, mereka melakukan persediaan mereka sendiri, iaitu dari segi perancangan untuk penerbangan yang akan mereka lakukan. Kami turut serta dalam operasi ini untuk melihat lebih dekat perancangan dan penerbangan yang dilakukan trup udara. Major Adnan selaku ketua operasi ini memberi taklimat kepada pasukannya. Segala perancangan perlu dilakukan dengan rapi bagi memastikan pasukannya bersedia dan operasi membabitkan 2 pesawat ini berjalan lancar. Turut bersama beliau adalah pembantu juruterbang Kapten Hasri Ramli. Selaku juruterbang baru pasukan udara tentera darat, ini adalah pengalaman pertamanya menyertai latihan operasi. Gandingan bersama juruterbang berpengalaman seperti Major Adnan membantu meningkatkan kemahirannya. Kami turut serta dalam pesawat setelah segala persediaan dilakukan. Helikopter pertama berlepas terlebih dahulu. Seperti mana-mana penerbangan, juruterbang perlu berkomunikasi dengan menara kawalan bagi setiap pergerakan pesawat. Ini adalah langkah keselamatan asas bagi mengelak berlakunya sebarang risiko. Teknologi pesawat Agusta adalah tercanggih dalam kategori pesawat 3 tan. Ia dilengkapi kamera yang membolehkan anggota PUTD melihat sejauh 20 km dalam satu-satu operasi tinjauan. Jika dahulu juruterbang seperti Major Adnan perlu bergantung kepada peta di tangan dan kompas untuk menentukan hala tuju, kini peta digital yang terkandung dalam sistem pesawat Agusta mengambil alih tugas berkenaan. Berbekalkan sistem yang serba moden, pesawat Agusta mampu mencapai kelajuan melebihi 300 km sejam. Ini meletakkannya sebagai pesawat paling laju dalam kelasnya. Latihan ini sebahagian persediaan bagi operasi yang membabitkan kawasan-kawasan terpencil. Helikopter turut memiliki corak serta warna yang bersesuaian bagi mengelirukan musuh. Seterusnya, kami mengikuti latihan operasi peninjauan di sepanjang sungai yang membabitkan kedua-dua pesawat. Dahulu, segala pengendalian pesawat bergantung sepenuhnya kepada juruterbang. Ini jauh berbeza dengan pesawat Agusta yang mana pengendaliannya diambil alih oleh perisian dalam sistem pesawat dan juruterbang pula boleh melepaskan tangan dari alat kawalan apabila perlu. Tidak dapat dinafikan, pesawat ini mempunyai keupayaan yang tinggi. Teknologinya yang terkini sekaligus memberi lebih kekuatan kepada tentera darat dalam pelbagai jenis operasi. Pesawat ini dengan sistem yang
terbina di dalamnya sememangnya adalah di antara yang terbaik. Jadi secara tidak langsung tentera darat telah memperkukuhkan keupayaannya di dalam peperangan. Dan juga di samping itu di dalam misi-misi yang tidak melibatkan peperangan seperti mencari dan menyelamat, tugas-tugas untuk membuat peninjauan. Sepanjang berkhidmat dengan PUTD, pengalaman yang saya perolehi sendiri ialah apabila kita berupaya membantu rakyat ataupun masyarakat yang memerlukan bantuan ketika op banjir pada tahun 2007. Saya telah pun ditugaskan untuk mengeluarkan mangsa banjir di perkampungan orang asli yang mana merupakan perempuan atau wanita yang hampir bersalin. Dan saya berjaya sampai ke tempat dan mengeluarkan dan mereka selamat untuk melahirkan bayi dengan selamat. So perkara ini memberikan kepuasan kepada saya dan saya rasa ini satu penghormatan kepada saya untuk berbakti kepada rakyat dan juga negara. Dalam mengendalikan sesuatu jenis pesawat, kerjaya sebagai juruterbang bermula dengan latihan penerbangan asas yang kukuh. Sebuah akademi penerbangan yang terletak di Ipoh, Perak, antara pusat latihan terkemuka di rantau Asia Tenggara yang melahirkan juruterbang tempatan termasuk PUTD. Kita saksikan kepakaran yang dimiliki akademi penerbangan berkenaan dan kekentalan semangat bakal juruterbang muda. Kerjaya sebagai juruterbang sememangnya mencabar dan berisiko tinggi. Namun minat yang tinggi mendorong kebanyakan individu menceburi bidang ini dan khusus penerbangan asas adalah titik permulaan bagi mereka. Bertempat di Ipoh, Perak, akademi penerbangan ini merealisasikan impian bakal-bakal juruterbang. Sekarang ini saya berada di Akademi Penerbangan Integrated Training and Services atau singkatannya ITNS. Yang uniknya di sini, ia adalah satu-satunya tempat di Asia Tenggara yang menawarkan khusus penerbangan bagi kapal terbang dan juga helikopter bagi orang awam. Dan di samping itu, ITNS turut melahirkan juruterbang bagi Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Integrated Training and Services (ITNS) memulakan operasi pada 2004 dengan menawarkan kursus penerbangan helikopter yang kemudian dikembangkan kepada kursus penerbangan kapal terbang. Sebagai akademi penerbangan swasta pertama negara, ia menawarkan kursus penerbangan helikopter. ITNS mendapat kerjasama daripada Kementerian Pertahanan Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam usaha melatih bakal juruterbang helikopternya. Idea untuk menubuhkan ITNS timbul daripada Major Bersara Muhammad Halim Aziz. Dia yang berkhidmat selama 12 tahun sebagai juruterbang pejuang TUDM berazam untuk meneruskan penlibatannya dalam bidang penerbangan setelah bersara pada tahun 1958. Memangnya saya minat flying sejak dari kecil lagi. Jadi bila saya keluar daripada servis dari Tentera Udara Diraja Malaysia, so I have to capitalize. Saya kena capitalize apa yang knowledge dan experience saya ada. Dan saya terus jalankan perniagaan untuk melatih juruterbang. Khairil Azwan Jamaluddin, 28 tahun, antara individu yang lama bercita-cita menjadi juruterbang. Berasal dari Bentong Pahang, dia menyertai Jabatan Bomba dan Penyelamat pada 2005. Apabila tawaran dibuka bagi juruterbang helikopter unit udara, dia tidak teragak-agak untuk memohon. Hanya 2 daripada 30 permohonan dipilih oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk menyertai latihan penerbangan. Khairil adalah seorang daripadanya. Jadi bila permohonan itu diluluskan,
Bagaimana perasaan tu bila tahu yang ada harapan untuk jadi juruterbang? First sekali gembira lah. Saya bergembira kerana impian saya menjadi kenyataan daripada kanak-kanak. Kalau memang, kalau tidak sebelumnya saya rasa tak mungkin saya akan jadi pilot. Setelah saya masuk bomber, saya dah beri peluang ni dan saya rasa bersyukur sangatlah. Dibimbing jurulatih penerbangan Kapten Muhammad Azim Mustafa, Khairil dilatih segala teknik penerbangan helikopter. Setelah selesai kursus di ITNS kelak, Khairil akan diktiraf sebagai juruterbang unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat. Di samping mencapai cita-citanya, dia juga mampu berkhidmat untuk masyarakat. Pada masa yang sama, lebih 30 anggota PUTD menjalani latihan penerbangan di sini. Walaupun luar dari kawasan kamp tentera, disiplin dan ciri-ciri ketenteraan lain tetap diterapkan ketika latihan. Ia